sedang mencari bahan bacaan mengenai tokoh-tokoh Islam yang ditulis secara santai dan penulisan yang tidak legah. Jadi, saya ingin mencadangkan sebuah novel. Tetapi, sebelum saya mulakan perbicaraan pada hari ini, izinkan saya memberi satu rangkap pantun yang menjelaskan tentang pengorbanan seorang khalifah yang amat penting di dalam buku kita pada hari ini. Bandar Konstantinopel beliau takluki dari pemerintahan Rom Timur, terlepas dari hasad dengki, berjihad sehingga habis umur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Irfan bin Khairul Naim, merupakan seorang pelajar yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putra X2 dan juga saya berusia 12 tahun. Saya yakin bahawa anda semua pasti sudah tahu judul buku yang akan saya bicarakan pada hari ini. Buku yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel, atau lebih dikenal lagi sebagai negara Istanbul. Buku ini mengandungi 324 muka surat dan 45 bab. Buku ini dikarang oleh Abdul Latif Talib dan terbitan daripada PTS Publications and Distributors Sendirian Berhad. Mari kita lihat pada fizikal buku ini pula. Para penonton, saya amat gemar untuk membaca buku yang berkulit keras. Tetapi sayangnya, buku yang ada di tangan saya ini berkulit nipis dan membuatkan ia senang terlipat. Mari kita lihat dari segi warna pula. Mengikut kajian psikologi, warna coklat ini amat digemari oleh pembaca yang ingin rehat dan kedamaian. Maka, penerbit membuat keputusan yang bijak dengan menggunakan warna coklat di muka depan buku ini. Jika anda lihat di muka depan buku ini, anda pasti boleh lihat gambar Sultan Muhammad sendiri yang berlatar belakangkan sedang berlakunya sebuah peperangan. Apa yang menarik berkenaan buku ini? Saya suka soalan itu. Perkara yang menarik dalam buku ini ialah gaya penulisan dan susunan jalan cerita yang diletakkan dalam novel ini. Membuatkan buku ini lebih santai dan tidak berat untuk pembaca memahaminya. Buku ini juga sebenarnya buku kisah hidup seorang khalifah yang amat penting dalam agama Islam. Kemudian, dari satu bab ke satu bab yang lain pula, kesinambungannya membuatkan pembaca berasa teruja ingin tahu apa yang akan terjadi pada bab yang seterusnya. Gaya bahasa yang tidak bercampur aduk dan terus ke isi yang ingin diceritakan menyebabkan pembaca tidak terganggu sama sekali. Boleh dikatakan buku inilah tokoh Islam yang membuatkan saya teruja apabila sudah tiba di halaman terakhir setiap bab. Sebelum ini, saya sering ditawarkan untuk membaca buku ini. Tetapi, saya tidak terdetik hati untuk membacanya. Terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan pertandingan ini kepada saya dan terima kasih juga kepada penerbit kerana telah menerbitkan buku ini. Jika tidak, saya masih lagi kekal dengan novel cinta sahaja. Kembali kepada tokoh Islam yang hebat ini, saya ucapkan tahniah kepada penulis kerana menulis kisah Sultan Muhammad dengan terperinci sekali. Bagaimanakah beliau takluki kota Konstantinopel ini? Apakah yang berlaku kepada beliau ketika ingin menakluk kota tersebut? Adakah perjalanan beliau ketika ingin menakluk kota itu diancam dan diserang oleh watak antagonis? Jika ada, siapa? Segala persoalan ini akan terjawab apabila anda membaca buku ini. Para penonton, kisah seorang khalifah ini sangat bermanfaat untuk dibaca. Banyak isi-isi yang tersurat maupun tersirat di dalam buku ini yang dapat kita ambil untuk dijadikan sebagai pengajaran. Soal kepimpinan, karisma dan daya ketahanan beliau tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Oleh itu, saya menyuruh anda semua untuk mendapatkan buku ini dengan harga yang sangat berpatutan, iaitu RM37 sahaja. Abaikan saja jika harga ini dianggap mahal kerana terselitnya pengorbanan beliau untuk agama kita, iaitu agama Islam. Akhir kata, saya mensyorkan para pencinta buku di luar sana wajib untuk mendapatkan buku sejarah Islam ini. Saya jamin anda akan mendapat banyak ilmu yang luas tatkala membaca buku-buku yang sebegini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.